Dan hari ni yang kita duk nampak ni, kemunculan teknologi-teknologi yang berat. Demai dengan kadar sat. Kita dulu kalau 80-an, 90-an, kita zaman side A, side B. Nak dengar lagu kena kalih. Kena bubuh pensel stapler pusing. Lepas tu letak pula. Habak kat budak-budak lah, lepa garu pala. Pala lutut boleh bergaru. Pak lepa buat apa? Jolok dekat kaset pusing. Lepas tu main pula zaman floppy. Boleh simpan berapa kilobyte lah. Tu pun muka. Bangga tak sangga. Pasal ada apa nama ni mainframe kat rumah. Hak kena lock. So macam kunci masa kambing tu. Kan? Lepas tu dia main pula pen drive. Dia main pula apa nama ni CD dulu. Lepas tu dia main pen drive. Lepas tu dia main cloud. Begitu juga dengan kaedah sihir yang kita sebutkan AI, Artificial Intelligence. Dulu dia main, kita boleh dark mesh gambar orang, mulut kita, suara kita. Mulut kita tapi suara orang. Buat lagu tu lah. Lepas tu dia main pula apa nama face app. Boleh tukar muka kita dengan poke, pergi letak muka dia dengan kongkiak, dia boleh tukar muka dia tu dengan siapa-siapa dia nak. Nak pergi rambut panjang, nak pergi misai nipis, nak pergi janggut tebal, nak pergi kepala botak. Lepas tu main lah AI terus. Yang hidup pun dah dimatikan, yang mati pula dihidupkan. Orang yang dah mati lama boleh nyanyi balik lagu orang baru. Begitu juga sebaliknya. Dan lebih dahsyat lagi, dia main pula baru ni, selepas daripada Mechazilla, Elon Musk dia buat hak chopstick tangkap balik dia punya space shuttle tu, dia juga telah pun menyiapkan satu batalion robot-robot AI yang bakal menggantikan kerja manusia. Harga dia tak mahal mana. Sekong 80,000. Tapi boleh buat kerja tanpa perlu minta cuti. Dia buat kerja. Janji cas penuh, dah dia buat kerja. Dan benda ni, kalau dibiarkan, kata kajian, dalam masa 5 tahun ke depan, manusia akan kehilangan kerja-kerja yang rencam. Kerja-kerja hak biasa. Mesin rumput, yang kita tolong jadi bibik, tolong lipat kain, jemuk kain, tolong repair mesin basuh, tolong repair peti air. Semua tu akan diambil oleh robot-robot ni. Sebab model dia murah. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نويت تعلم بتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفح وفي الغزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi musabab yang paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini.
Justru berbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan menantikan masuknya waktu isyak, kita bawa sambungan perkongsian daripada kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang mana pada malam ini kita masuk pada bab perbahasan berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang pengertian tanda-tanda kiamat. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, atau perkara yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Wabil dalam memberikan satu pemahaman berkenaan dengan apa yang ditandakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hasil kajian yang dimuatkan dalam kitab Asyratus Sa'ah ini adalah betapa mengetahui kedudukan hari kiamat memberikan satu iktibar besar kepada kita untuk menjadikan diri kita lebih bersedia menuju ke satu tempat yang telah pun dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala kepada kita. Pada pertemuan yang terakhir bersama dengan tuan-tuan sempat kita kongsikan tentang apa yang disebutkan tentang hujahan hadis ahad. Dan untuk pada malam ini, sambungannya kita ambil daripada muka surat yang ke-42 pada bab perbahasan kelima, mengetahui tentang hari kiamat. Disebutkan oleh Yusuf Wabil, pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah termasuk perkara ghaib yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah masalah yang dirahsiakan oleh Allah dan tidak diperlihatkan kepada makhluk seperti malaikat, nabi dan juga termasuk para rasul. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui bilakah hari kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut kiamat dan permasalahannya. Maka ramai orang yang bertanya tentang waktu bila terjadinya kiamat. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka bahawa itu adalah masalah gaib yang tidak akan mengetahuinya kecuali Allah. Dan ayat Al-Quran telah diturunkan untuk menjelaskan bahawa hari kiamat itu termasuk perkara yang dirahsiakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud mereka bertanyakan kepada kamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu inda Rabbi, berada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan secara sahih, spesifik, teliti dan tepat tetap waktu datangnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu kata Allah tidak akan datang kepada kamu melainkan illa baghtah, melainkan dia akan datang dalam kedudukan munculnya secara tiba-tiba. Dan mereka juga bertanyakan kepada kamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui tentang kiamat. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahawa pengetahuan kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui tentang datangnya kiamat, baik makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Dalam Suratul Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qaribah." Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah berada dalam kedudukan qariban, begitu dekat waktunya. Juga dalam surah An-Nazi'at ayat ke-42 hingga ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha, fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha." Orang-orang kafir bertanya kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hari berbangkit, bila terjadinya. Siapakah kamu? Maka dapat menyebutkan waktunya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan, yakni ketentuan waktunya. Oleh kerana itu, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat, sebagaimana keterangan dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bilakah terjadinya hari kiamat. Nabi Isa juga tidak mengetahui bila terjadinya kiamat. Padahal turunnya Nabi Isa berdekatan dengan kiamat itu, dan termasuk pula Nabi Isa pada bab berkenaan dengan watak-watak yang tergolong dalam tanda-tanda kiamat besar. Imam Ahmad Ibn Majah dan juga Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku telah bertemu dengan Ibrahim, aku telah bertemu dengan Musa, dan aku juga bertemu dengan Isa ketika aku diisra'kan alaihi wassalam. Baginda Nabi SAW bersabda, tiga-tiga orang Nabi ini membicarakan masalah kiamat. Mereka menyerahkan masalahnya kepada Ibrahim, kerana Ibrahim adalah Khalilullah. Lalu baginda Ibrahim AS menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian dialihkan pula perbincangan tersebut kepada Nabi Musa AS. Baginda Nabi Musa AS menjawab, aku tidak mengetahuinya. Kemudian dikembalikan pula kepada Nabi Isa AS. Baginda Nabi Isa AS menjawab, adapun kepastiannya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Tuhanku memperlihatkan bahawa Dajjal akan keluar. Baginda AS, Nabi Isa AS berkata, dan aku membawa 2 potong dahan. Maka jika Dajjal melihatku, dia hancur seperti timah. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, maka Allah akan membinasakannya, yakni Dajjal. Nabi-Nabi disebutkan tadi adalah Nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi daripada sekalian para Rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala. Itu golongan yang begitu hebat. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang telah dinobat oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala, pun tidak mengetahui bilakah berlakunya hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum sebulan baginda Nabi SAW wafat. Kata Nabi SAW yang bermaksud, engkau bertanya kepadaku tentang kiamat. Pengetahuan kiamat itu hanya bagi Allah, dan aku bersumpah demi Allah, tidak ada di atas bumi manusia yang masih hidup setelah 100 tahun lagi yang sekarang ia masih hidup. Hadis ini menghilangkan dugaan kemungkinan Nabi SAW mengetahui datangnya hari kiamat setelah ditanya Jibril tentang kiamat itu. Imam Ibn Katsir pula berkata, inilah Nabi Ummi, penghulu para utusan dan Nabi terakhir, Nabi pembawa rahmat, penerima taubat, Nabi yang diikuti dan yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana adalah hadis sahih daripada Anas dan Sahal ibn Sa'id radhiyallahu anhuma, saya diutus dan kiamat seperti 2 perkara ini, iaitu Nabi menghimpunkan jari telunjuk Nabi SAW dan juga jari tengah Nabi untuk menunjukkan betapa dekatnya kedudukan kelahiran kenabian Nabi SAW dan juga hari kiamat. Dan bersama dengan ini semua, Allah telah memerintahkan untuk mengembalikan masalah kiamat ini kepada Allah. Dan apabila baginda ditanya tentang hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187, betapa qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini yang bermaksud katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Muka surat 45 daripada muka surat 42. Antara perkara yang digegaskan oleh Dr. Yusof Wabil dalam perbahasan kelima ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah pun memberitahukan kepada kita betapa persoalan tentang hari kiamat ini adalah satu persoalan yang menarik minat seluruh manusia. Bukan takat orang iman, bukan takat orang yang tidak beriman, bukan takat ahli kitab, termasuk juga orang-orang yang digelar sebagai badui. Mereka pun turut sama bertanyakan kepada Nabi SAW, iaitu dengan kalimah matas sa'ah. Matas sa'ah, bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Bila diteliti perkara ini, rupanya perjalanan para nabi dan juga rasul sebelum Nabi SAW, selain daripada berita berkenaan dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir, antara pautan lain yang dibawa dalam setiap syariat tersebut adalah gambaran tentang kemunculan dan juga ketibaannya hari kiamat. Kerana itu ramai orang daripada kalangan ahli kitab, mereka berusaha untuk bertanyakan kepada Nabi SAW, bilakah kiamat? Kerana itu dalam proses faham yang sama, betapa Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat perbincangan tentang hari kiamat ini dengan begitu luas. Bahkan didatangkan ayat yang dimulakan dengan kalimah yas'alukan nasu 'anis sa'ah, tanpa meletakkan satu perkataan yang lain. Kerana pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia itu cenderungnya merujuk kepada semua manusia, semua peringkat umur dan semua lapisan masyarakat tanpa mengira kulit dan juga keturunan. Mereka suka untuk mengetahui tentang hari kiamat. Mereka cukup nak kepada kepastian bilakah berlakunya kiamat. Dan kerana itu jugalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyatakan dengan sebenar-benar nyata betapa hari kiamat ini hanya berada dalam genggam takluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam bab berkenaan dengan usaha untuk mengetahui hari kiamat ini, betapa kecenderungan manusia untuk mencari dan memastikan tarikh tepat, waktu yang tetap bilakah berlakunya kiamat adalah merupakan satu perkara yang direkodkan daripada perjalanan sejarah umat manusia. Kerana itu, daripada kajian dan juga dapatan yang kita temui, ada saja manusia-manusia yang hidup sebelum daripada Nabi SAW, begitu juga selepas pada Nabi SAW, mereka berusaha untuk menggambarkan situasi dan juga keadaan hari kiamat dengan pandangan-pandangan mereka. Dan tak cukup daripada apa yang disebutkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tengok pada setiap watak-watak tamadun dunia, mesti mereka juga akan masukkan pada bab berkenaan dengan kiamat. Dan kerana itu, persoalan tentang hari kiamat ini menarik perhatian daripada semua kalangan manusia. Dan kerana itu jugalah Allah Ta'ala menyatakan betapa soalan tentang kiamat ini senantiasa ditanyakan kepada Nabi SAW, baik ketika mana Nabi berada di Mekah, begitu juga ketika mana Nabi berada di kota Madinah. Tujuan Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk memaklumkan kepada kita secara kukuhnya betapa kiamat itu hanya duduk dalam pengetahuan Allah. Dan itulah titiknya, noktah dia tuan-tuan. Cuma bila main dalam zaman-zaman law ni, kita kadang-kadang terikut dengan budaya ilmu yang terlalu obses berkenaan dengan pentarikhan ataupun dengan perjalanan masa, nak ditandakan dan tak dinyatakan bilakah berlakunya kiamat. Lepas tu kalau tengok balik dalam apa yang kita sempat kongsikan
berkenaan dengan hari kiamat. Antara benda yang disebutkan juga adalah, kita boleh tengok di muka surat 46, satu kajian yang dikeluarkan berkenaan dengan watak akhirat, watak akhir zaman ataupun hari kiamat itu. Dan baginda Nabi SAW juga memberikan khabar kepada kita betapa ketika Nabi diisrakan, bertemu dengan Nabi-Nabi yang dimuliakan. Termasuk di kalangan Nabi tersebut adalah di kalangan ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Nabi Musa adalah Kalimullah. Nabi Isa alaihissalam adalah Ruhullah. Ketiga-tiga Nabi ini mendapat julukan panggilan gelar yang begitu besar. Mereka juga tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan dia tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam yang memiliki potensi berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengetahui. Nabi Isa alaihissalam yang Allah Taala ciptakan kamasali Adam, seperti mana seakan-akan seperti Nabi Adam alaihissalam, juga tidak mengetahui. Adapun yang disebutkan oleh Nabi Isa, iaitu tugasannya ketika mana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi manarah al-baydha, di menara putih kelak, adalah satu benda saja, iaitu untuk menghabiskan dan membunuh Dajjal di Babul Lut ataupun di pintu Lut. Dan ketika itu kata Nabi Isa alaihissalam secara terperinci betapa Dajjal bukan takat dibunuh, bahkan dia akan meleleh, hancur seperti timah yang dicairkan. Dan Nabi SAW memberikan maklum kepada kita betapa kelompok Nabi yang mulia ini pun juga tidak mengetahui bila berlakunya kiamat. Dan mana mungkin kita yang duduk puluhan ribu kilometer, 1435 tahun selepas pada kewafatan Nabi, tiba-tiba boleh bingkas bangun mengatakan kita tahu bila kiamat. Yang ini adalah satu benda yang perlu untuk diproses dengan nas dan juga dalil. Bahkan Imam Ibnu Katsir bila mana memberi respon pada perkataan Nabi SAW direkodkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, betapa Nabi mengatakan kepada dia kedudukan kiamat itu akan berlaku 100 tahun lepas pada ni, tak ada siapa lagi dah yang masih hidup. Sedangkan benda tu tidak berlaku. Bahkan hadis ini menghilangkan dugaan kemungkinan Nabi adalah orang yang sebenarnya mengetahui. Tidak, Nabi tidak mengetahui bilakah hari kiamat, bilakah tahunnya, bilakah bulannya. Yang confirm tepat cuma hari sahaja, iaitu merujuk kepada hari Jumaat. Dan disebutkan lagi pada sambungan di muka surat 45, barang siapa yang menyangka ataupun mengagak-agak dengan kuat sangkaan dia, sebenarnya Nabi tahu bila kiamat ni, sebenarnya Nabi tahu bila kiamat, maka orang itu adalah manusia yang amat bodoh, kerana Al-Quran dan hadis menolak pendapat itu. Bukanlah nak menyatakan Nabi tidak memiliki sifat fatanah, iaitu kecerdikan dan kepintaran. Cuma pada setiap makhluk ini diletakkan keterhadan, ada hudud dia, batas mampu untuk mengetahui. Kerana itu dalam surah Luqman, bukan takat ditandakan rezeki, jodoh, ajal, maut, hari kiamat itu berada dalam genggam takluk Allah. Bahkan termasuk hujan. Hujan juga dalam pengetahuan Allah, tanpa ada siapa pun tahu hujan tu nak turun bila, nak turun kat mana. Dan Ibnu Qayyim juga menyatakan adalah satu pendustaan secara terang-terangan bagi orang yang menyangka pada masa kini bahawa dirinya mengetahui kiamat. Perkara ini disebabkan dia merasa belum puas dengan penjelasan Rasulullah SAW tentang bilakah terjadinya hari kiamat. Maka perlu dikatakan kepada orang tersebut bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang yang disebutkan sebagai hadis Jibril itu, betapa Nabi mengatakan kepada Jibril, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian orang tersebut dengan sangkaan yang kuat mengatakan sebenarnya Nabi tahu. Dia mengatakan erti hadis itu adalah satu perkataan yang Nabi dan juga malaikat Jibril sebenarnya tahu, tapi saja tak mau beritahu. Dan ini disebutkan adalah termasuk pada bab kebodohan yang paling besar dan seburuk-buruk pelencongan dan juga penyimpangan faham daripada hadis tersebut. Nabi SAW lebih kenal Allah daripada orang yang berkata kepada orang yang menyangka sebagai orang Arab, saya dan kamu mengetahui kiamat. Melainkan orang bodoh itu berkata,
Sebenarnya dia mengetahui bahawa dia itu Jibril. Kerana dalam proses pemahaman tentang hadis Jibril ni, dia ada satu fasa ketika mana Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah kamu mengetahui siapakah yang datang itu? Maka disebutkan, ditanya kepada Sayyidina Umar, apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya itu? Dan orang yang bertanya itu dijawab oleh Nabi SAW adalah orang yang datang untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Benda tu bukan berlaku sejurus selepas malaikat Jibril beransur pergi, tidak. Kerana dalam riwayat yang lain menyebutkan betapa Nabi SAW mencari-cari siapakah lelaki tersebut yang datang bertemu dengan Nabi dalam penampakan sebagai seorang manusia yang tidak ada bekas musafir, yang tidak ada bekas berjalan jauh, rambutnya hitam, bajunya putih, dan dia bukanlah orang yang terlibat dalam jalan perdagangan yang menempuh perjalanan padang yang begitu luas sehingga menyebabkan pakaiannya kotor, rambutnya kusut, tapi dia mesti orang situ. Maka bila ditanya kepada semua orang yang hadir di kalangan para sahabat, mereka tak kenal lelaki itu. Sehinggalah beberapa waktu kemudian, barulah Nabi SAW mengatakan persoalan kepada Sayyidina Umar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya itu? Dan orang yang bertanya itu adalah malaikat Jibril selepas beberapa waktu. Bukan sejurus selepas. Sebab orang kadang-kadang dia ingat Nabi tahu sebenarnya itu adalah malaikat Jibril. Padahal kedudukan yang berlaku itu bukan selayaknya begitu. Begitu juga tidak ada artinya menyebut tanda-tanda kiamat dan memberitahunya kepada orang yang bertanya selama dia mengetahui. Apalagi dia tidak bertanya dengan tanda-tandanya. Lebih mengherankan daripada perkara ini, adalah pendapat daripada Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi yang menerangkan berkenaan dengan jawapan daripada pertanyaan mengenai hadis yang masyhur di kalangan orang ramai bahawa Nabi SAW tidak akan berada dalam kuburnya 1000 tahun. Dan Imam Suyuti berkata, dan saya menjawab bahawa itu adalah batal, tidak ada dasarnya, dan menyebutkan bahawa dia telah mengarang sebuah karangan yang berjudul Al-Kash'an Mujawazatil Hadhil Ummah Al-Alf, menyingkap masalah umur umat yang lebih dari 1000 tahun. Yang di situ beliau berkata, yang pertama, hadis menunjukkan bahawa umur umat ini lebih daripada 1000 tahun dan kelebihannya itu lebih daripada 500 tahun kerana terdapat keterangan bahawa umur dunia 7000 tahun dan Nabi diutus di akhir tahun ke-6000. Kemudian dia menyebutkan hitungan bahawa tidak mungkin umur dunia 1500 tahun. Kemudian dia menyebut hadis yang dijadikan pegangan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir daripada Dhahak Ibn Zumal Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bermimpi, lalu saya ceritakan kepada Rasulullah, tiba-tiba saya denganmu ya Rasulullah di atas mimbar yang memiliki 7 darajat, yakni 7 tingkat, sedangkan engkau berada yang paling atas. Rasulullah SAW bersabda, ada pun mimbar yang kamu impikan yang memiliki 7 darajat itu, sedangkan aku berada di tempat paling atas, maka dunia itu umurnya 7000 tahun dan saya di akhir 7000 tahun itu. Dia menyebutkan bahawa Al-Baihaqi mengeluarkan hadis itu dalam Dalail dan juga Suhail dan menyebutkan bahawa hadis itu lemah, tapi dia meriwayatkan secara mauquf atas Ibnu Abbas daripada sanad sahih. Dan Imam At-Tabari mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Suyuti menerangkan bahawa erti sabda Nabi, aku ada di akhir tahun 1000 adalah kebesaran agama dalam tahun ke-7000 supaya sesuai dengan keadaan bahawa baginda Nabi SAW diutus di akhir tahun 6000 dan jika diutus di awal tahun 7000 maka tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal, turunnya Isa dan munculnya matahari dari barat telah terjadi sebelum hari ini, jauh sebelum 100 tahun, dan kiamat pasti terjadi ketika telah sempurna bilangan 1000 tahun. Tetapi ternyata tidak satu pun hal itu yang telah wujud. Perkara itu menunjukkan bahawa sisa tahun daripada 7000 itu lebih banyak dari 300 tahun. Baik. Dalam hadis yang disebutkan, ada satu hadis yang dibawakan dan dimuatkan dalam kitab ini untuk dicerakinkan. Dr. Sohabil menyatakan betapa Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang masyhur, Nabi tidak akan berada dalam maqam lebih daripada 1000 tahun. Makna kata, daripada waktu Nabi dimakamkan, Nabi akan berada di dalam makam tersebut tak lebih daripada 1000 tahun. Lalu ni Nabi dah wafat kurang lebih 1435 tahun.
Jadi tandaan yang dikatakan berlakunya kiamat adalah satu perkara yang tidak berlaku. Cumanya di muka surat 47, Imam Sayuti dia mengandaikan begini. Perjalanan umat manusia ditandakan permulaan daripada turunnya Nabi Adam alaihissalam. Dalam catatan rekod arkeologi untuk hari ini di bumi, di dunia ni, penempatan manusia yang paling awal yang ditemui dalam dunia adalah berada di satu tempat dekat dengan Nazaret, iaitu satu tempat dipanggil Jericho. Karena di situ disebutkan penempatan yang paling rendah dan penempatan yang paling lama di dunia. Pekan tu, pekan yang paling rendah di dalam dunia, dan pekan tu pekan paling lama. Sebab mereka buat carbon dating pada setiap benda yang ada dekat situ, waktunya cecah 10,000 tahun. Bila nak ukur balik, Nabi Adam alaihissalam, bila mana dilihat pada sekian banyaknya catatan dan juga rekod, baik daripada tamsilan dan juga perumpamaan dibawakan oleh Al-Quran dan juga hadis, begitu juga daripada dapatan pandangan Israiliyat dan juga pandangan ahli kitab, Nabi Adam alaihissalam nak sampai kepada kita adalah sejauh 8,000 tahun sebelum Masihi. Jadi benda tu bila campur dengan kita 2,000, makna kata macam cun lah. 10,000 tu penempatan manusia terawal. Tapi pasal apa di Palestin? Kerana bila tengok balik pada hadis Nabi SAW, pada hadis Abu Zar Al-Ghifari ketika bertanya tentang pembinaan masjid, maka dekat situ kita boleh cari balik kenapa dikatakan Jericho itu sebagai tempat penempatan awal. Dan untuk itu kita beri ruang untuk azan dulu, untuk syiar, dan kemudian kita akan sambung selepas daripada ini, insyaAllah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ketika mana Jundub bin Junadah Abu Dzar Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah masjid pertama yang dibina? Maka Nabi SAW mengatakan masjid pertama yang dibina adalah Masjidil Haram. Kemudian masjid kedua dibina adalah Masjidil Aqsa. Ditanya pula berapa jauh jarak waktu masa pembinaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Maka kata Nabi SAW, waktu nak membina Masjidil Aqsa, jarak masanya adalah 40 tahun. 40 tahun. Jadi sebab tu ada penempatan yang direkodkan berlaku dan dibina di kawasan sekitar Palestin. Dan perlu juga diambil ingat betapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, setiap daripada umat manusia ni, bila dia main pada satu kemuncak kemajuan ataupun dia duduk dalam kemuncak kehidupan dia dan dia hidup dalam keadaan tidak lagi mentaati Allah, maka Allah Ta'ala akan banish, Allah Ta'ala akan hancurkan dia, hapuskan bangsa tu dan kemudian digantikan dengan bangsa yang lebih baik. Bila diukur pada ketetapan perkiraan masa, sebagai ulama menyatakan waktu Nabi Adam AS sampai ke Nabi Nuh AS, Nuh bin Mikhlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith, ada dekat situ kurang lebih 5 keturunan. Umur pada waktu tu juga cecahnya 1000. Kerana dia sandar pula pada hadis yang lain. Kata Nabi SAW kata, umur umat manusia Yahudi mereka antara subuh ke zuhur. Nasara daripada zuhur ke asar. Umat Islam asar ke maghrib. Nak abang kata masa mereka tu panjang, satu. Yang kedua kata ulama, usia mereka lama. Umur mereka tu makan 1000. Sebab tengok balik dalam tafsir surah Al-Insyirah ayat ketiga. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ia dikenakan oleh perkataan Nabi SAW pada sebelum itu, mengkhabarkan kepada para sahabat, ada orang Bani Israel, dia berperang 1000 tahun, beribadat di waktu malam dan berperang di jalan Allah di waktu siang 1000 tahun. Dan kemudian respon dia di kalangan sahabat, sahabat kata kalau macam tu kami nak puasa tak mau buka dan kami nak solat tak mau tidur. Nabi betulkan balik. Nabi kata aku berpuasa dan aku berbuka dan aku solat dan aku tidur. Kemudian dalam sebagian riwayat mengatakan selepas daripada itu turun ayat Suratul Qadar yang mengatakan betapa ada satu malam yang kalau hampa dapat malam ni, ganjaran dia lebih baik daripada 1000 bulan. Yang telah pun Nabi beritahu 1000 bulan tu ada orang yang buat benda baik di jalan Allah dan dia berperang di jalan Allah
Pahala orang yang dapat satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna kata dia berperang saja di jalan Allah 83 tahun lebih untuk berperang. Bangsa yang disebutkan Bani Israel tu. Jadi bila sebut kata keturunan Nabi Adam nak sampai ke Nabi Nuh, usia dia kurang lebih dalam jarak dia 1600 tahun. Nabi Adam nak sampai ke Nabi Nuh. Dan di zaman Nabi Nuh pula, kemuncak teknologi dia adalah kemuncak teknologi tertinggi yang tak boleh dinafikan sampai hari ini oleh siapa pun. Nabi Nuh AS bukan duduk pada faham yang kita katakan macam permulaan zaman awal kita. Tak. Dia duduk pada kemajuan dan ketinggian teknologi yang terhebat. Ini dapat dilihat daripada pengkisahan yang detail, yang teliti yang Allah Ta'ala tangkaikan dalam surah Hud. Paling tidak pun kata ulama, ketika mana kita melihat pada ayat yang ke-42. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu gambaran peristiwa yang begitu besar. Dan Allah Ta'ala nyatakan, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Ayat dia adalah ayat yang simple. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Ketika mana semua orang yang beriman ni naik ke dalam bahtera, dan bahtera itu pun tajri, bergerak. Laju, tajri ni dia bergerak laju. Dia berlayar laju. Membawa mereka ke dalam ombak. Maujun kal jibal. Makna kata, kapal itu dah bergerak, duduk tengah laut dah. Kapal itu bergerak, duduk tengah laut. Tengah laut okey lagi. Tetapi bila mana Allah Ta'ala rekodkan dengan kalam, Maujin kal jibal, ombak yang sedang dilalui oleh bahtera Nabi Nuh itu, adalah seperti gunung-gunung, seperti gunung ganang. Nak jumpa ombak seperti gunung ganang hanya boleh dilihat pada waktu ribut berat, ribut besar di tengah laut ni. Kalau tanya dekat geng-geng oil and gas, mereka tahu macam mana yang dikatakan Allah Ta'ala sebut kata gunung-gunung, ombak membentuk seperti gunung-gunung sebab dia nanti naik macam gunung betul. Dan itu adalah satu situasi. Yang lebih berat lagi, pada waktu tengah duduk dalam kapal, duduk tengah ribut, ombak tengah beralun, duduk dalam keadaan ombaknya setinggi kedudukan, membentuk seperti mana gunung ganang. Pada waktu tu, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِلِ يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Pada waktu yang begitu dahsyat tu, di tengah lautan yang berombak begitu tinggi, pada waktu tu Nabi Nuh AS wanada, memanggil anak dia. Dia panggil anak dia. Dan anak dia pula duduk di tempat yang bukan kawasan dekat situ. Nabi Nuh AS memanggil anaknya yang sudah pun terpisah darinya. Maksud dia anak dia duduk tempat lain. Itu yang main cerita kata Nabi Nuh AS, dia panggil anak dia duduk atas bukit. Dan lebih dahsyat lagi, anak dia pula jawab balik dekat bapa dia. Jawab balik dekat Nabi Nuh AS. Qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Dia kata aku tak naik kot kapal. Tak payah naik kot kapal, dia kata. Aku akan pergi berlindung di sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku minal ma', daripada ditenggelamkan air. Okey, nampak macam satu dialog biasa. Tapi isunya kata ulama sampai hari ni, mereka duk kaji teknologi telekomunikasi apa yang Nabi Nuh guna masa tu. Pakai line ke? Dia guna satelit ke? Kabel optik dasar laut ke? Dia guna line apa masa ni? DG. Guna apa? Star. Guna apa tu yang Elon Musk tu? Apa benda tu? Star apa? Kan? Starlight tadi. Apa dah? Starlink. Oh, boleh tak sampai. Dia pun duk kaji ni. Nabi Nuh AS macam mana dia boleh panggil anak dia dalam keadaan ribut, dan dia punya telekomunikasi tu fluent. Tak ada duk lagging macam kita. Kita cakap lain, di sana bunyi lain. Ni tak, cakap direct.
dia pakai 3G ke, 4G ke, 5G ke. Dan benda tu yang disebutkan, Imam Suyuti dia bagi faham macam ni. Dia kata, kalau usia Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam, teknologi dia berada di kemuncak yang paling tinggi. Makna kata, disebabkan teknologi yang dahsyat ni, orang yang duduk zaman Nabi Nuh, mereka tak taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala habiskan mereka. Kemudian dibina kembali tamadun kemanusiaan 1600 tahun lagi. Masuklah tahun ke 3600 sebelum daripada Grigori atau Masihi. Begitu juga didatangkan kisah berkenaan dengan kaum Ad dan juga kaum Thamud. Macam mana kelompok Madain Saleh, macam mana peristiwa tentang kaum Sabak. Semua mereka ni duduk dalam kemuncak teknologi yang paling dahsyat. Tapi disebabkan tak taat pada Allah, mereka dihapuskan dan Allah Ta'ala angkat pula bangsa lain, di tempat lain, di benua lain. Dan yang lebih mendebarkan, kenapa muncul isu berkenaan dengan tahun ni? Tahun 2024 dengan tahun 2025. Orang duk cerita kita nak kemat. Sebab 1446 tahun hijrah, Nabi hijrah masa umur 53 tahun. Makna kata kalau tuan-tuan nak tahu, waktu yang Nabi sebut kahatai ini, aku diutuskan dengan kiamat, jauh aku antara dua jari ni, adalah bermaksud daripada tarikh Nabi diutus, iaitu waktu Nabi usia 40, sampailah kepada hari kiamat, nak diukur kira 1500 tahun, 1600 tahun, maksudnya 1446, tuan-tuan kena tambah 1446 campur 13. Dia jadi 1453. Kalau ambil daripada bab berkenaan dengan perbincangan umuril umatil Islam, iaitu umur umat manusia ini adalah sehingga 1500 tahun, maka kita ada baki kurang lebih 41 tahun. Ya. 1453 campur 1446 campur dengan 13, dia jadi 1469. 89. 59. Macfield. 1459. Baki lagi duk ada 41 tahun. Nak kimat lagi 41 tahun. Tapi itu yang diunjurkan oleh Imam Syafi'i. Imam Suyuti dia ambil 1600. Makna kata kalau 41 tahun campur lagi 100, 141 tahun lagi. Tapi yang tu taklah gerun lagi. Yang lebih gerun pada bab Bu'istu Rasulullah, diutusnya Nabi itu bukan ditandakan pada waktu Nabi mendapat wahyu yang kata umur 40. Sebagai ulama kata diutuskan Nabi itu bermaksud tu kelahiran Nabi. Jadi kalau kelahiran Nabi lagi gaul, lagi haru. Pasal 1446 tak boleh campur dengan 13. Dia kena campur dengan 53 tahun. Sebab Nabi lahir 53 tahun Nabi duduk di Mekah, barulah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kalau nak kira 1446, dia kena campur dengan 53 tahun, balance ada setahun ke? Kalau 1500. Betul tak? 1446 campur 53 tahun, balance ada setahun. Sebab tu rancak orang duk letak, orang duk takrif. Kata 2024, 2025 kiamat. Beralaskan dan bersandarkan apa yang disebutkan. Cuma sebagai ulama menyatakan, kalau tengok pada track record kemuncak teknologi, kalau kita ambil daripada awalannya di zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, dia kena 1600. Kalau 1600 tahun, kita ambil daripada hijrah, makna kata kita kena tunggu tahun 1600 hijrah, barulah akan disebutkan tentang dihancurkan umat itu. Tapi adakah diganti dengan orang lain? Tak ada lah. Sebab Nabi kita Nabi akhir. Bila sebut kata Nabi kita Nabi akhir, dihancurkan tahun 1600, maka itulah kiamat. Yang ni yang kadang-kadang ada orang dia terlalu obses, dia kata, ni lagi setahun ni. Tu yang pakat pi duduk Mekah, tunggu Imam Mahdi nak pi bai'ah cepat-cepat. Dia ingat rupa macam main subuh seramai Jumaat, ambil kupon, boleh LS2, buah tabela. Dia bukan jenis gitu bang. Kita ni mungkin takat habuan alal salj. Mungkin takat paling kemah pun merangkak atas salji. Hak tu lah. Sebab nanti akan dibai'ah Imam Mahdi oleh para ulama. Bukan kita. Okeylah kita ulama. Ulama pula ulama Iraq dan Syam. Bukan ulama Padang Serai. Bukan ulama belah Bukit Tok Alang. Tak. Iraq dan Syam.
Dan sebab itu bila sebut tentang benda ni, kalau tuan-tuan nak tengok kemunculan teknologi yang dihapuskan bangsa itu, kena tunggu tahun 1600. Lah baru 1446. Ada 100 tahun, 100 tahun lebih lagi untuk kita sampai tahun 1600. Itu pun kalau hidup lah. Kalau hidup. Dan hari ni yang kita duk nampak ni, kemunculan teknologi-teknologi yang berat. Demai dengan kadar sat. Kita dulu kalau 80-an, 90-an, kita zaman side A, side B. Nak dengar lagu kena kalih. Kena bubuh pensel stapler pusing. Lepas tu letak pula. Habak kat budak-budak lah, lepa garu pala. Pala lutut boleh garu. Pak lepa buat apa? Jolok dekat kaset pusing. Lepas tu main pula zaman floppy. Boleh simpan berapa kilobyte lah. Tu pun muka bangga tak sangga. Pasal ada apa nama ni, mainframe kat rumah. Hak kena lock. So macam kunci mangsa kambing tu. Kan? Lepas tu dia main pula pen drive. Dia main pula apa nama ni, CD dulu. Lepas tu dia main pen drive. Lepas tu dia main cloud. Begitu juga dengan kaedah sihir yang kita sebutkan AI, Artificial Intelligence. Dulu dia main, kita boleh dark mesh gambar orang, mulut kita, suara kita. Mulut kita tapi suara orang. Buat lagu tu lah. Lepas tu dia main pula apa nama face app. Boleh tukar muka kita dengan poke, pergi letak muka dia dengan kongkiak, dia boleh tukar muka dia tu dengan siapa-siapa dia nak. Nak bagi rambut panjang, nak bagi misai nipis, nak bagi janggut tebal, nak bagi kepala botak. Lepas tu main lah AI tu. Yang hidup pun dah dimatikan, yang mati pula dihidupkan. Orang yang dah mati lama boleh nyanyi balik lagu orang baru. Begitu juga sebaliknya. Dan lebih dahsyat lagi, dia main pula baru ni, selepas daripada Mechazilla, Elon Musk dia buat hak chopstick tangkap balik dia punya space shuttle tu, dia juga telah pun menyiapkan satu batalion robot-robot AI yang bakal menggantikan kerja manusia. Harga dia tak mahal mana. Sekong 80,000. Tapi boleh buat kerja tanpa perlu minta cuti. Dia buat kerja. Janji cas penuh, dah dia buat kerja. Dan benda ni, kalau dibiarkan, kata kajian, dalam masa 5 tahun ke depan, manusia akan kehilangan kerja-kerja yang rencam. Kerja-kerja hak biasa. Mesin rumput, yang kita tolong jadi bibik, tolong lipat kain, jemuk kain, tolong repair mesin basuh, tolong repair peti air. Semua tu akan diambil oleh robot-robot ni. Sebab model dia murah. Dan peperangan AI di kalangan negara-negara juga begitu dahsyat. Sebab tu kita nanti tengok macam mana isu berkenaan dengan sumber mineral di Malaysia, juga di luar negara. Hari ni kita duk tengok macam ada sumber baru, rare earth element, sumber nadir bumi. China, tuan-tuan tengok mereka pergi ke LCS, bukan saya saja pergi. Sebab di sana dalam R&D Petronas pada tahun 2018-2019, mereka jumpa 19 tempat galian baru di kawasan belah balingan dekat dengan perairan yang diletakkan economic free zone di bawah Sarawak. Dan dahsyatnya pula, laluan tu dalam kawasan 9 dash line yang telah ditandakan oleh China. Ada orang kata patut pun mereka ambil sebab laut tu nama Laut Cina Selatan. Pasal mereka Cina, maka mereka ambil. Tak bang, nama asal laut tu bukan Laut Cina Selatan. Tuan-tuan buka balik, manusia yang mengungguli pelayaran kapal bangsa ni adalah lebih daripada 21 kali lebih besar daripada jong paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Cina dulu. Orang Cina dulu kapal dia letak belah kapal kita, kapal Melayu, kapal mereka tu 21 kali lebih kecil daripada kapal kita. Bayang bendera yang dibawa oleh galley, satu kapal perang milik Spanyol, Andalus dulu, bukan Andalus, Ratu Isabel, dia punya bendera kibaran tentera Uthmaniyah tu, bendera dia saja besar kapal yang dinaiki oleh tentera Spanyol masa tu. Dan bila sebut tentang laut yang kita sebutkan Cina Selatan, dulu dipanggil dengan Laut Teduh, dipanggil dengan Laut Melayu. Di kawasan dekat dengan Vietnam, mereka panggil Laut Sampa ataupun Laut Champa, sebab sana ada kerajaan Melayu Champa. Dan adakah tuan-tuan tak perasan, bila mereka masuk ke Selat Melaka, kapal yang masuk tu adalah kapal yang sama berada di Laut Cina Selatan pada tarikh 21 bulan 8 tahun 2024. Kapal yang sama masuk ke perairan Selat Melaka. Pasal apa mereka masuk? Sebab tahun 2018, satu dokumen rasmi kerajaan mereka keluarkan betapa
lautan di kawasan Laut Cina Selatan, mengunjur sampai ke bawah, ke Selat Melaka, semua adalah milik negara Cina. Pasal apa mereka duk kalut sangat? Sebab mereka dah tebas lumat kawasan Cina, mereka dah kumpulkan segala apa yang disebutkan sebagai sumber mineral bumi, dan mereka nak luaskan kawasan penggalian itu bukan takat dalam negara mereka tetapi di luar. Tak cukup dengan tu, tahun 2020 mereka hantar satu kapal angkasa tanpa pemandu pi ke bulan. Bukan pakai Dunlop, ni pi bulan betul ni. Tahun 2020. Mereka ragas hantar, mereka lepaskan satu mereka punya mesin yang dikendalikan secara auto daripada bumi, dan mereka bawa balik beberapa bahan mineral daripada bulan dalam anggaran kurang lebih 2 kilo. Dan mereka buat kajian, mereka buat saringan, mereka jumpa satu lagi mineral baru mewakili mineral ke-7 yang dibawa balik daripada bulan selepas daripada 6 mineral yang dibawa balik oleh Amerika dan Soviet Union dulu. Dan mineral itu diberikan nama Chengesite Y. Dan mereka tak tahu, kata mereka lah dalam dokumen tu, mereka tak tahu apa nama mineral tu nak guna untuk apa. Padahal kalau tuan-tuan tengok dengan keadaan hari ni, dengan isu blue beam, dengan isu ketidaktentuan fenomena alam, taufan Yagi berselisih belum sampai sebulan, mai pula taufan Milton hentam Amerika, North Carolina daripada stage 4, dia punya kelajuan dia cecah kurang lebih 250 km sejam. Tak sampai 2 hari, taufan Milton mula berpusat di utara Carolina. Dia berubah daripada stage 4 pi kepada stage 5. Stage 5 berapa kelajuan? 260 km sejam. Bukan takat kon kalau orang tak tepi jalan tu boleh lambung. Sekali dengan kelang-kelang kon tu dia angkut pi. Tak cukup dengan tu, pada hari ketiga, ketika mana taufan Milton mengganas di Amerika, cecah kelajuannya sampai ke tahap maksima 335 km sejam. Dan bila kita tengok balik dalam ramalan yang dibuat secara berturutan mengikut perjalanan tahun, dekad dan sebagainya, agak pelik kenapa taufan itu datang bergerak selepas daripada taufan Yagi yang disasarkan pada kawasan selatan China mai ke Vietnam, selang beberapa hari lepas pada tu terus mai taufan Milton ke Amerika. Faham ni? Dia malam ni belajar geografi ke apa kan? Tapi benda ni panjang, kita nak abang kata teknologi kita sedang mendepa ke arah yang lebih dahsyat. Cuma kita tak dan fikir benda tu. Pasal kita duk berkeli pasal Maulud Nabi, kita duk berkeli pasal Tarawih 8.20, duk berkeli pasal benda-benda hak yang tak memberi pembinaan watak fikir manusia dan juga masyarakat umat. Dan benda tu diambil oleh siapa? Kata Nabi SAW, mereka akan diambil oleh kelompok yang Allah Ta'ala kata, yang Nabi SAW kata, syiraru qalqillah, seburuk-buruk penciptaan Allah, seburuk-buruk ciptaan Allah, manusia-manusia yang buruk. Mereka kuasai segala kosmologi, mereka kuasai aero angkasa, mereka kuasai teknologi pendidikan ekonomi, mereka kuasai kan segala benda yang diberikan kepada kita, tapi dalam masa yang sama tujuan mereka adalah uridu ila dhalalah, menuju kepada kesesatan. Dan inilah yang diletakkan betapa kemuncak kemampuan dan ketinggian teknologi akan sampai ke tahap maksima, dia akan belaga dinding, dan pada waktu tu manusia meninggalkan ketaatan, Allah akan vanish away. Allah Ta'ala akan hancurkan bangsa itu. Cuma yang merisaukan, tidaklah risau, tetapi yang mendebarkan adalah bangsa ni adalah bangsa terakhir. Sebab kita ni umat Nabi akhir. Dan takkan bangkit lagi dah umat selepas daripada umat ni. Kita lah yang dikatakan khairul ummah tu. Jadi kita ni lah yang diletakkan untuk menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun ada orang yang menempelak pandangan daripada Imam Suyuti dan juga Imam Syafi'i pada bab perkakasan umur umat manusia adalah mencecah 1500 Hijrah dan juga 1600 Hijrah, tetapi dia tetap juga berada dalam satu lapangan pembincangan yang begitu kritikal, yang sukar untuk dihidangkan kepada masyarakat umat kalau kita masih lagi membebel pada perkara-perkara yang tidak memberikan kebangkitan pemikiran di kalangan masyarakat. Sebab tu bila sebut tentang benda ni, kira-kira ni dah dilumatkan oleh para ulama terdahulu. Sebab tu kalau kita nak tandakan begitu. Cuma pada penutup yang kita nak sebutkan, sebab nanti tajuk ni pun dia akan ada lagi. Jangan duk jegik saya nak habis sikit lagi. Di akhir ni disebutkan segala benda yang Nabi cerita tentang fitnah dan peristiwa dunia dan ketetapan tahun terjadinya itu
memerlukan jalan dan juga riwayat sanad yang benar dan meyakinkan seperti waktu terjadinya kiamat, maka tidak ada orang yang mengetahui pada tahun bila atau bulan apa. Nak memberikan khabar kepada kita, datanglah siapa pun, berlebay macam mana pun, berserban macam mana pun, dia hamak kata tahun 2024 ke 2025 ke jadi kiamat, tetap juga tidak memberikan apa-apa makna, sebab benda itu tidak berdasarkan, bersandarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, iaitu pada karakter pengetahuan hari kiamat hanya selayaknya pada makluman Allah Azza wa Jalla wa Ala, tanpa ada urus campur daripada makhluk, tanpa ada campur baur daripada makhluk. Dan adapun terjadinya kiamat, yang confirm adalah satu saja, iaitu pada hari Jumaat. Dan itu adalah pada masa terakhir. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan Adam AS, akan tetapi hari Jumaat yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan begitulah juga ketentuan tanda-tanda zaman, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha mengetahui. Sebab tu nanti dalam proses kita mencanai tajuk hari kiamat ataupun tajuk kiamat itu secara umum, kita takkan boleh lepas lari daripada perbincangan tentang umur umat manusia 1500 tahun, 1600 tahun. Bahkan dalam banyak tempat kita pergi, negeri-negeri di Malaysia, takwim hijrah ni, kalau tuan-tuan tengok balik, majoriti ulama dalam bab falak, bila dia buat takwim hijrah, dia akan berakhir sampai tahun 1500. Di satu tempat di Pulau Pinang, kita tengok takwim dia daripada negeri-negeri yang ada, negeri Terengganu, negeri Johor antara yang terkedepan dalam bab falak juga, negeri Sembilan, Pulau Pinang juga turut sama. Bila kita tengok balik semua, hujung dia punya takwim adalah 1500. Dulu kita pernah tanya kepada dia lah Datuk Abdul Aziz Cik Kop, penasihat Istana Negara. Last dia punya jawatan itu. Kita pernah tanya dekat dia, pasal apa last takwim hijrah ni banyak 1500? Dia kata memang seluruh alam masyarakat Islam, majoritinya lebih menumpu perjalanan takwim itu hanya sampai 1500. Kalau ada lebih pun dia kata 1600. Tapi masa tu kita tak faham, pasal kita tak mengaji kuih, bengong masa tu. Lu fikir pasal apa tak buat sampai tahun 2042 ke? Maksudnya hijrah 2042 hijrah. Pasal apa tak buat? Dia terdak, dia terhad sampai kat situ. Sebab memang dia akan berhenti dekat 1500 ataupun dia akan pergi ke 1600 paling banyak. Dan ini antara benda yang dijelaskan lagi, kerana dapatan ini disuarakan oleh dua ulama besar, iaitu yang pertama adalah Imam As-Sayuti dan yang keduanya adalah Imam Syafi'i rahimallahu taala anhum. Jadi tuan-tuan, dekat tu dulu perkongsian untuk pada malam ni. Dia punya lengkung penyampaian itu agak sedikit landai kerana kita berkirapat tentang beberapa nas dan juga dalil yang perlu dikemukakan pada tajuk perbahasan kelima pada malam ini. Cumanya di belakang tu saya tak ambil secara verbal daripada setiap perenggan yang ditulis dan juga disusunkan oleh Dr. Yusof Wabil, kerana kita nak bawakan apa yang disampaikan secara mutlak berkenaan dengan pendirian watak yang dikatakan tentang 1600 dan 1500 Hijrah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di muka surat 48 dan nanti kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya, dekatnya hari kiamat, perbahasan ke-6 di muka surat 49 dan terus dengan pengertian tanda-tanda kiamat insya-Allah. Jadi dekat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan tolong saya lebarkan, kalau bukan tolong jauhkan. Kutip hikmah daripada apa yang kita kongsikan, dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala alam.